إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى مشايخنا الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadanil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus menerus berikan kepada kita, dan peluang kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, moga-moga dengan peluang dan nikmat, segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala ini, yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, membawa kita untuk kita halakan kehidupan kita ke arah sentiasa mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah kita akan sambung bacaan hadis kita melalui buku 40 hadis penawar hati, dan kita akan melihat sedikit huraian daripada penyusun Syekh Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah taala. Pada malam ni insya-Allah kita akan masuk pada hadis yang ke-23, yang diletakkan tajuknya oleh penyusun, kenapa neraka yang dipilih. Baik, hadis wa bis sanadil muttasil wa bihi qala an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mathali wa mathalukum kamathali ar-rajuli awqada nara faja'ala al-janadibu wal firashu yaqa'na fiha wa huwa yadhubbuhunna anha wa ana akhidhun bihujazikum 'anil nar wa antum tuflituna min yadayya. Rawahu Muslim. Manakala satu hadis lagi yang dibawakan dalam tajuk ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Artinya pada hadis yang pertama, artinya daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan aku dan perumpamaan kamu adalah seperti seorang lelaki yang duduk berdekatan unggunan api. Maka banyaklah belalang dan rama-rama yang menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Lalu orang itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalang binatang-binatang tadi supaya jangan sampai jatuh ke dalamnya.
Aku, yakni Rasulullah SAW kata, berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun banyak di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri daripada peganganku. Hadis riwayat Muslim. Manakala hadis yang kedua, daripada hadis ini, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua umatku akan masuk ke dalam syurga melainkan yang enggan. Sahabat merasa heran lalu bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tidak mahu masuk syurga? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang taat kepadaku berarti dia mahu masuk, berarti barang siapa yang taat kepada ku berarti dia mahu masuk syurga, dan barang siapa yang menyalahi ajaranku maka orang itulah yang tak mahu masuk syurga. Hadis riwayat Bukhari atau kama qal. Baik, hadis yang pertama ini hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jabir bin Abdullah Al-Khazraji Al-Ansari, daripada Khazraj, kaum Ansar, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang daripada yang disebut sebagai Muhajirin. Muhajirin ini daripada Mekah. Ansar ini daripada penduduk Madinah, penduduk Madinah. Jadi di Madinah ada dua puak, iaitu Khazraj, antara dia Khazraj, satu lagi dan Khazraj, dan Jabir bin Abdullah ini daripada Khazraj, daripada kabilah Al-Khazraj, Al-Ansari. Baik, dia sahabat Nabi ini, Jabir bin Abdullah ini, dia meriwayatkan daripada Nabi SAW sebanyak 1540 hadis. Diriwayatkan dia lahir pada 16 tahun sebelum hijrah. 16 tahun sebelum peristiwa hijrah lahirnya Jabir bin Abdullah. Manakala dia wafat pada tahun 78 hijrah, ketika mana beliau berusia 94 tahun. Itu sedikit sebanyak tentang Jabir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis yang kita bacakan. Dia kata apa? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathali wa mathalukum." Perumpamaan aku dan perumpamaan kamu kamathalir rajuli, seperti seorang lelaki, au qada nara, seorang lelaki yang duduk berdekatan dengan unggunan api. Faja'ala al-janadibu wal firashu yaqa'na fiha. Maka banyaklah belalang dan rama-rama yang menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Macam kita tengok satu ketika selepas hujan ke, lampu tu penuh dengan kelkatu. Kenapa kelkatu datang suka dekat tempat yang bercahaya ni? Kan, ataupun kalau kita bakar unggu api, ada kelkatu itu datang, sepatutnya kenapa dia jauh lah, sebab benda tu panas. Tapi kenapa datang dekat, kan? Itu uslub tamsil yang Nabi SAW nak ceritakan. Perumpamaan Nabi ini dengan kita ni seperti seorang lelaki yang duduk di unggun api tu, tengok kan, unggun api tu penuh dengan kelkatu, dan sudah tentu orang ini cuba menghalau kelkatu tersebut. Dia kata maka banyaklah belalang dan rama-rama yang menjatuhkan dirinya ke dalam api itu. Wa huwa yazubbuhunna anha, lalu orang itu berusaha sekuat tenaga untuk menghalang binatang-binatang tadi supaya jangan sampai jatuh ke dalamnya.
Kemudian Nabi sebut wa ana akhidun bihujazikum anin nar. Akulah kan, aku ni berusaha memegang simpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Seorang lelaki tadi yang berusaha untuk binatang-binatang seperti kelkatu tadi supaya tidak mendekati api itu, maka seorang lelaki itu menghalau sekuat tenaga kerana tahu bahaya kepada binatang-binatang tersebut jika mendekati dengan api tersebut. Maka aku dengan kamu ni, aku ni berusaha untuk halang kamu daripada masuk ke dalam api neraka. Nabi sebut. Kemudian wa antum tuflituna min yadayya. Aku ni berusaha memegang kesimpulan kain kamu supaya kamu jangan jatuh ke dalam jurang api neraka. Namun banyak di kalangan kamu yang masih juga hendak melepaskan diri kamu daripada peganganku. Di hadis riwayat Bukhari, Muslim. Manakala ada sebuah hadis lagi yang dibawakan di dalam tajuk yang sama, an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah ni banyak kali kita dengar tentang perjalanan hidup dia. Abi Hurairah ni seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam agak lewat tetapi banyak menghafal hadis-hadis daripada Nabi SAW yang seperti yang kita tengok dalam pengajian-pengajian yang lepas tentang Abu Hurairah ni. Dikata apa? Anna Rasulullah SAW qala, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk syurga ila man aba, kecuali orang yang aba, enggan. Qila, maka dikatakan kepada Nabi SAW, wa man ya'ba ya Rasulullah, siapa ni yang enggan ni kan? Semua orang nak masuk syurga, siapa yang enggan, siapa yang tak mau masuk syurga ni? Qala, Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannah, siapa yang mentaatiku dia masuk syurga. Wa man asani faqad aba, siapa yang mengingkari ataupun menyalahi ajaranku, Nabi sebut faqad aba, orang itulah orang yang enggan masuk syurga. Atau kama qala, hadis Nabi SAW. Baik, kita tengok keterangan yang diberikan oleh penyusun. Umat Islam adalah umat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan Nabi Muhammad SAW adalah bergelar Nabiur Rahmah. Nabi ini seorang Nabi yang penuh Raufur Rahim, kan? Raufur Rahim, cukup kasih terhadap umatnya, cukup kasih terhadap umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak aku utuskan, arsalna, engkau, illa, melainkan sebagai rahmat kepada seluruh alam. Itu Nabi SAW. Masa sayang Nabi SAW sudah tentu sayang itu membawa kepada akhirnya umat Nabi SAW memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian artinya Nabi yang membawa rahmat bagi sekalian alam. Sebelum Nabi SAW diutus ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahilah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Nilai dalam kehidupan. Sebelum tu kita tengok hadis yang Nabi SAW bawakan kepada kita ini. Nabi SAW membentangkan kepada kita satu uslub tamsil, maksudnya gaya penyampaian Nabi SAW tu gaya perumpamaan, memberi perumpamaan yang banyak ada terdapat di dalam Al-Quran, yang Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran membentangkan kepada kita melalui perumpamaan agar kita berfikir, agar dia dekat dengan akal kita dan kita berfikir. Allah Subhanahu wa taala sebut, innallaha la yastahi
innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu menjadikan perumpamaan itu walaupun sebesar seekor nyamuk itu ataupun lebih rendah daripada itu, menjadikan sebagai perumpamaan supaya kita berfikir. Sebab itu melalui renungan-renungan kita kepada alam sekitar ini, kepada yang di sekeliling kita ni, dia ke mana kita nak bawa, kita nak halakan renungan-renungan kita kepada apa yang berlaku di sekeliling kita ini. Yang terbaiknya adalah renungan yang membawa kepada kita berfikir untuk kita selamat di akhirat kelak. Selamat di akhirat kelak. Nabi SAW bawakan kepada kita ini, kalau kita duduk di tepi unggun api sebagai contoh, kita tengok unggun api itu, kita ada dalam hutan seumpamanya. Bila kita duduk di tengah unggun api itu, kita pasang api, akan datang binatang-binatang seperti kelkatu ni akan jadi kita terfikir, kenapa kelkatu ini, benda ni panas, kenapa dia mendekat? Kenapa mendekat? Kenapa mendekat? Jadi uslub tamsil ini mendekatkan kita daripada berfikir. Sebab tu sebagai seorang mukmin, jalan untuk sebagai seorang mukmin hidup di dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala sebut yang dikatakan ulil albab ini apa? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Kan sesungguhnya inna fi khalqis sama, pada penciptaan langit dan bumi ini, la ayatin li ulil albab, ada tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Siapa orang yang berfikir ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan, orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala qiyaman, ketika mana dia berdiri, wa qu'udan, ketika mana dia duduk, wa ala junubihim, dan ketika mana dia berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia berzikir, sering berzikir, kemudian berfikir. Zikir, fikir, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dia berfikir tentang kejadian alam ini, langit dan bumi ini. Kemudian setelah merenung, zikir, fikir, dia membawa kepada apa? Seorang mukmin ini sentiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka faqina azaban nar. Dia bermunajat kepada Allah, Rabbana inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi layli wan nahari la ayatin li ulul albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila. Dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana ma khalaqta hadha batila. Engkau jadikan apa-apa yang engkau ciptakan di bumi ini, ma khalaqta hadza batila, semua ini bukan sia-sia. Kemudian dia akan sebut apa? Subhanaka faqina azaban nar, maha suci engkau ya Allah ya Tuhanku, faqina azaban nar, maka jauhkanlah kami daripada azab api neraka. Itu kejayaan bagi seorang mukmin, itu terselamat daripada api neraka. Renung, zikir kita, fikir kita, kemudian mengambil pengajaran terhadap apa yang kita renungkan di dunia ini, dan kemudian kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar zikir dan fikir kita ini akhirnya membawa kita daripada kejayaan yang hakiki, kejayaan itu di akhirat. Maka oleh kerana berfikir ini, kan, berzikir, berfikir ini jalan bagi orang mukmin, maka di antara jalan untuk kita berfikir adalah merenung perumpamaan at-tamsil yang didatangkan di dalam Al-Quran, didatangkan dalam Al-Quran dan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
agar akal kita ini dekat untuk merenung. Dan akhirnya renungan kita ini membawa kepada apa? Membawa kepada kita untuk menjadi seorang hamba yang baik, seorang hamba yang jujur, dan seorang hamba yang tahu tujuan kehidupan dia. Tujuan kehidupan dia. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Allah kata apa? Kami akan tunjukkan kepada kamu, kepada mereka, ayatina, tanda-tanda kami, fil afaq, di setiap penjuru, setiap penjuru, wa fi anfusihim, malah dalam diri mereka sendiri, kan? Hatta yatabayyana annahu al-haq, sehingga jelas kepada mereka annahu al-haq, bahawa Al-Quran itu benar, Allah itu benar, kan? Itu yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada kita. Jadi kita perlu ambil muhasabah terhadap apa kita renung dan apa yang perlu kita ambil peringatan. Kita ambil peringatan. Inilah uslub yang didatangkan dalam hadis ini, masali wa mathalukum kamathalir rajul, perumpamaan aku seperti sedemikian seorang lelaki yang berusaha untuk menghalang orang-orang daripada mendekati api neraka. Seorang lelaki yang berusaha menghalang binatang kelkatu-kelkatu ini daripada dekat dengan api, maka aku seperti itulah. Aku menghalang kamu daripada dekat dengan api neraka. Tetapi yang dikatakan manusia ini, kehidupan di dunia yang akan menentukan hujung dia, neraka ataupun syurga ini, kehidupan di dunia ini, bagaimana cara hidup dia. Mengikuti hawa nafsu, mengikuti kehendak diri, hawa nafsu, mengumpulkan dunia seperti tidak ada hujungnya untuk akhirat nanti. Itu akan membawa manusia itu kehidupannya seolah-olah memilih untuk di akhirat nanti, wal'iyazubillah, untuk ke neraka. Itulah yang kita tampilkan di dalam kehidupan kita ini, menggambarkan di akhirat nanti kita nak bawa diri kita ke mana. Kita nak bawa diri kita ke mana. Sebab itu perumpamaan yang Nabi SAW bawa ini, tujuannya apa? Untuk mendekatkan kita untuk berfikir. Seperti kata Syekh Ali Jumaah, katanya apa? Kita ini, Al-Quran ini sebagai kitabun mastur, kitab yang kita baca. Selain daripada itu, di sekeliling kita ini dinamakan kitab Al-Manzur, kitabul manzur, kitab yang kita tengok sekeliling kita, Al-Akwan, dan kita ambil pengajaran apa yang berlaku. Dan satu lagi yang disebut sebagai kitabul maqdur. Kitabul maqdur ni siapa? Manusia sendiri yang berperanan, yang ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai khalifah di muka bumi ini dan mengambil pengajaran terhadap apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita duduk kan, kita duduk pagi-pagi, kita tengok burung sebagai contoh. Kita tengok burung, apa yang kita boleh ambil pengajaran daripada kehidupan burung? Kita teringat hadis Nabi SAW. Nabi SAW pun datangkan perumpamaan sebagai guna untuk kita berfikir. Nabi kata, "Lau annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulih." Kalaulah kamu ni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar tawakal, daripada kita melihat burung, kehidupan burung, kita mengambil iktibar daripada kehidupan burung. Nabi SAW sebut, la razaqakum kama yarzuqut tayr, akan direzekikan kepada kamu, Allah akan rezekikan kepada kamu kama yarzuqut tayr, seperti mana Allah rezekikan kepada seekor burung. Burung ni kita tengok macam mana kehidupan dia, taghdu khimasan, dia keluar dalam keadaan perut dia kosong, keluar pagi-pagi dalam keadaan perut dia kosong, wa taruhu bitanan,
Dia pulang dalam keadaan perut dia penuh. Itu perumpamaan ataupun Nabi bentangkan kepada kita pengajaran yang kita perlu ambil daripada apa yang kita tengok di sekeliling kita. Uslub tamsil, uslub tamsir. Seperti Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa tilkal amsalu nadribuha, itulah contoh-contoh perumpamaan yang kami jadikan perumpamaan linnas, kepada manusia. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun, moga-moga kamu berfikir. Fikir kita ini membawa kepada apa? Membawa kepada untuk kita betulkan kehidupan kita di dunia ini, mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku di sekeliling kita, akhirnya kita nak selamat di akhirat kelak. Kita nak selamat di akhirat kelak. Itulah yang kita harapkan daripada renungan kita. Jadi uslub tamsil yang Nabi SAW bentangkan kepada kita agar kita berfikir bagaimana kehidupan kita ini untuk selamat di akhirat kelak. Kemudian penyusun sebutkan lagi ketika sebelum Nabi SAW diutuskan ke dunia ini, seluruh alam adalah hidup dalam suasana jahiliah yang tidak mengenali nilai dalam kehidupan. Ketika itu manusia telah kehilangan pegangan hidup. Yang kuat menindas yang lemah dan yang kaya memeras yang miskin. Masyarakat sudah banyak kehilangan nilai insaniah, pergi kemanusiaan, dan yang lebih buruk daripada itu ialah manusia sudah tidak mengenali Tuhan yang menciptakan mereka. Ini kehidupan Nabi SAW di zaman jahiliah. Bagaimana kemaksiatan ataupun zaman kegelapan yang menyebabkan Nabi SAW yang Allah Subhanahu wa taala jaga Nabi ini, sehingga membawa Nabi SAW sentiasa bersendirian di Gua Hira. Kerana apa? Untuk jauh daripada kemaksiatan ataupun kehidupan yang kacau bilau tanpa panduan syarak. Itu Nabi SAW sentiasa bawa diri dia ke Gua Hira, bersendirian, merenung, berfikir, berzikir sebelum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan lagi, maka dalam keadaan yang gelap gelita itu tiba-tiba datang nur yang dibawa oleh junjungan kita Nabi SAW. Maka dunia yang gelap gelita tadi telah berubah menjadi alam yang terang benderang. Kesesatan berubah menjadi petunjuk. Manusia telah mengerti dan memahami tujuan hidupnya di atas permukaan bumi ini. Umar bin Al-Khattab yang dahulunya hanya penggembala kambing di lereng bukit Mekah itu telah berubah menjadi pemimpin umat yang disegani oleh kawan dan lawan. Tanah Mekah yang kering kontang itu telah berubah menjadi pusat tamadun Islam yang agung. Hingga ke akhir zaman, manusia yang rakus, kejam lagi bengis itu telah berubah menjadi orang yang zuhud, tawaduk dan menangis di kegelapan malam, dan begitulah seterusnya. Bagaimana kehidupan Umar di zaman jahiliah, akan bencikan apa yang dibawakan oleh Nabi SAW, melakukan kehidupan, membuat kehidupan yang tidak ada panduan, seolah-olah duduk di dalam kegelapan. Tapi setelah datangnya Nabi SAW, dia beriman kepada Rasulullah SAW, mengubah watak Umar itu menjadi seorang yang daripada sombong, daripada bengis itu kepada seorang yang tawaduk, zuhud, dan seorang yang sentiasa memikirkan untuk selamat di akhirat. Selamat di akhirat. Sehingga kan Umar radhiyallahu anhu, antara kata-katanya yang masyhur, kata Umar apa? Kalaulah semua manusia ini masuk syurga kecuali seorang, yang aku bimbang seorang itu adalah Umar. Itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat besar yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
di cincin Sayyidina Umar itu ada tertulis kafa bil mauti wa'izan. Cukuplah mati itu sebagai peringatan. Sentiasa mengingati mati Sayyidina Umar. Setelah mendapat tarbiyah langsung daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Sayyidina Umar yang dahulunya jahil, dahulunya sombong, dahulunya tidak tahu, tak ada panduan di dalam kehidupan. Tetapi setelah datang Nabi SAW beriman bagaimana watak Umar itu menjadi seorang yang zuhud, tawaduk dan sentiasa memikirkan keselamatan di akhirat. Kemudian disebutkan lagi, namun jiwa-jiwa yang sakit tetap tidak dapat menerima rahmat ini, dan hati yang telah dibalut oleh selaput 3 ta di sini disebut. Apa yang menghalang kita untuk apa? Untuk menyambut seruan Nabi SAW ini. Cabaran kita adalah yang pertama, cinta harta, hubbud dunia, cinta harta, cinta tahta dan cinta wanita. Itu halangan dia. Halangan sebagai seorang mukmin untuk mencapai kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat ini adalah cinta kepada dunia, cinta kepada tahta, ini kuasa, dan satu lagi cinta kepada wanita. Telah menjadi kebal, bahkan panggilan kebenaran dianggap sebagai loceng, tanda berakhirnya kekuasaan hawa nafsu dan syahwat. Oleh itu mereka telah memilih jalan syaitan dan merasa bangga dengan terus berkubang di lumpur kekufuran dan hanyut di lautan kemaksiatan, yang akhirnya mereka akan dibawa oleh arus yang menghantarkan mereka ke pintu api neraka. Wal'iyazubillah. Inilah Nabi SAW yang di dalam kehidupan Nabi SAW, fikir Nabi ini terhadap umatnya, sehingga turun di dalam dalam ayat surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Akan kami bagi kepada kamu ya Rasulullah, wahai Nabi Allah, akan kamu bagi kepada engkau sehingga engkau merasa puas. Puas Nabi itu apa ya? Puas Nabi itu adalah keselamatan umatnya di akhirat. Keselamatan umatnya di akhirat. Keselamatan itu melalui apa? Melalui di dunia ini apa yang Nabi bawa diikuti, dan apa yang Nabi SAW larang kita sedaya upaya mengelakkan kita daripada melakukan perkara-perkara tersebut. Kerana kehidupan sebagai seorang mukmin ini tidak bebas seperti orang yang tak ada panduan, orang kafir yang tak ada panduan di dalam kehidupan. Mereka buat apa yang mereka suka. Tetapi kita ini ada batasan-batasan yang supaya dengan kita mengikut batasan-batasan itu kita selamat di akhirat kelak, dan akhirnya ujung jatuh kita adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal kata apa? Aku takkan tenang melainkan setelah 2 tapak kaki aku ini berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita di dalam kehidupan kita ini, kita dengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang, jangan kita buat. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, kita berusaha untuk ikut apa yang Nabi SAW tunjukkan, bawakan kepada kita. Tidak lain tidak bukan Nabi SAW itu bawa panduan kepada kita agar kita selamat di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat sudah tentu. Sebab itu kita minta setiap kali selepas solat, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, doa yang kita selalu baca. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bagikan kami ya Allah, ya Tuhan kami minta kepada Engkau ya Allah, atina fid dunya hasanah, di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, di akhirat itu kebaikan, hasanah.
waqina, dan akhirnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, waqina azabannar, hindarilah kami daripada api neraka. Hindarilah kami daripada api neraka. Itulah yang menjadi panduan kepada kehidupan kita, sentiasa mendengar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sentiasa merenung daripada apa yang berlaku di sekeliling kita. Tujuan dia ada, fikir kita ni nak bawa kepada apa? Fikir kita ni bawa kepada keselamatan kita di akhirat. Keselamatan kita di akhirat. Renung. Banyak perumpamaan Nabi SAW bawa dalam kehidupan kita. Sebagai contoh, Nabi SAW kata apa? Nak bagi kita ini menjadi seorang yang bersyukur, kita selalu tengok orang yang bawah. Nak bagi kita untuk menjadi orang yang tidak sombong adalah kita melihat bahawa di atas kita ini ada lagi yang lebih tinggi, lebih kaya daripada kita, ataupun orang yang lebih daripada kita. Semua itu kita memandang dan kita mengambil pengajaran. Fikir berdasarkan apa yang kita lihat di sekeliling kita, dan kita jadikan perumpamaan itu sebagai membawa kita untuk berfikir, dan dalam masa yang sama dia menjadi satu ubat kepada kita untuk hidup di dalam dunia ini. Agar hidup di dalam dunia ini kita berjalan dalam keadaan jalan orang-orang yang soleh, mengikut jejak-jejak orang yang soleh seperti ditunjukkan oleh Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, dan ulama-ulama yang sentiasa mengingatkan kita untuk menjaga diri daripada melakukan kemaksiatan, dan agar kita selamat di kehidupan di dunia dan di akhirat. Sampai di sini saja yang kita dapat kongsikan malam ini. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang sebaliknya itu daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.